Hi everyone, Assalamualaikum, how are you? Okey, kita akan sambung ke sesi yang kedua untuk kita menjawab balik 20 persoalan daripada atheist yang tak percaya kepada Tuhan. Saya share screen kita ni, kita tengok sound okey dan kita akan pasang. God doesn't stop the evil in the world. In fact, if you read the Bible, God committed plenty of it. If we were to look at this one at face value, we are not disproving the existence of God. This is not an argument to help demolish the idea of God. If anything, best case scenario, you are shooting holes in the idea that God can do no evil and God is omnipotent and omniscient and all powerful, and not only that, but all good. This is the question of good and evil, this age-old question of why is there evil and suffering in the world, and there have been countless theologians, countless philosophers that have attempted to answer that question. This isn't really an argument against the existence of God. If anything, it's an argument against God's goodness, which, you know, be that as it may, it doesn't really fit with this video at least. Okay, terima kasih Brother Hammond. Hammond Mehta ni adalah atheist tadi dan Stephen from the Christian. Betul, saya setuju dengan Brother Stephen tadi. Suffering, evil and suffering tidak menunjukkan kesengsaraan apa yang terjadi evil ni. Orang bunuh orang ke, orang merompak ke, orang melakukan kejahatan ke, tidak membuktikan tidak ada Tuhan. Tapi, yalah, mungkin kita kata kenapa kenapa Tuhan tak stop daripada orang bunuh orang. Tuhan boleh stop tak? Of course Tuhan boleh. Tuhan tahu tak? Jadi kadang-kadang kita mungkin Brother Ahmad ni dia tak berapa nampak konsep Tuhan yang betul. Tuhan sebagai saya cakap tadi yang menciptakan kita daripada ada dan kepada tiada, dan Tuhan adalah maha mengetahui. Tuhan yang menciptakan masa, ruang dan juga jisim, dan Tuhan keluar daripada situ. Jadi Tuhan tahu apa yang ke depan dan apa yang ke belakang dan sekarang. Dan semua benda Tuhan tahu. Di alam seluas ni Tuhan tahu. Jadi kalau Tuhan betul-betul nak stop, dia boleh stop daripada Brother Hammond, daripada hidup pun. Boleh. Tuhan tahu apa yang akan datang dan dia akan buat video, Tuhan akan stop. Tuhan boleh stop daripada orang jahat tu. Tuhan boleh stop daripada adanya benda yang untuk kita buat weapon untuk bunuh orang, pisau ke. Tapi Tuhan biarkan. Bila Tuhan allow suffering ataupun evil, tak semestinya Tuhan suka dengan evil tu. Tapi Tuhan, serupa juga dalam satu surah Al-Baqarah, masa I think ayat surah Al-Baqarah chapter 2 verses 30, malaikat tanya, kenapa? Ya Allah, kenapa kau nak jadikan manusia yang akan berbunuhan sesama mereka sendiri, menumpahkan darah, tapi kami malaikat setiap masa kami memuji kamu. Kalau nak jadi macam robot, macam angel tu, dia tak ada macam free will, dia tak ada desire, dia tak ada kebebasan untuk macam dia robot. Nak ke? Baik masukkan, Tuhan boleh jadikan awak tak ada atau Tuhan boleh masukkan kita semua dalam syurga. The point is, kenapa kita nak tanya, Tuhan boleh buat apa yang dia suka? Sebab Tuhan buat kamu. Boleh tak kalau macam kita dah buat something tu, kita buat apa kita nak? Itulah Tuhan. Kalau awak boleh cipta diri awak sendiri, macam yang first one tadi, awak boleh buat apa awak suka. Awak cipta fan, awak nak hancurkan suka hati awak. You are the absolute owner, tak ada siapa nak tolong awak buat fan ni. The point is, mungkin dia kata, oh kesian orang. The point is sebab Tuhan bagi awak untuk mock dia, untuk kecam Tuhan, untuk buat macam-macam. Tuhan tak suka benda ni semua. Tapi Tuhan tahu dengan benda yang sama, dengan free will yang kita semua ada ni, dengan kebebasan untuk memilih, dan Tuhan bagi kebebasan tu sebab Tuhan nak uji kita. Tuhan bagi, kalau awak baik bunuh orang, akan masuk dalam neraka. Buat jahat, awak tak nak pilih percaya pada Tuhan, akan masuk dalam neraka. Tapi awak nak memilih untuk percaya pada Tuhan, walaupun awak tak nampak, awak buat baik, awak ajak orang buat baik, dan awak halang daripada orang buat jahat, daripada bunuh orang. Sama ke orang yang macam ni dengan orang yang macam ni? Tuhan tanya. Sama tak orang baik dengan orang yang jahat? Sama tak antara siang dan malam? Of course tak sama. Itulah hikmah Tuhan menguji manusia. Okey, mungkin kalau kita bagi chance lah sikit kenapa hikmah ni kita bagi dekat sini. Memang ini basically memang kata Tuhan. Satu benda lagi, macam tadi itu tidak membuktikan Tuhan.
kita share screen je, dia awak tahu apa yang saya tengok. Share screen, kita akan pergi dekat Google, saya nak nampak. Jadi kalau awak nak tahu cek Quran, senang je. Kalau awak tahu chapter dia, basically chapter 2 ayat 155, dan Quran dia makan keluar. Yang saya saya tak suka yang ini. Dia akan banyak, saya suka pakai Quran.com. Tak apalah, tak keluar kat sini, kita pakai apa yang ada. Surah Al-Baqarah, dia kata ayat 155. Kata, kita tengok masuk English mungkin boleh nampak. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Ada musuh, mungkin masa zaman kita banyak berperang, banyak orang jahat. Zaman sekarang banyak macam orang nak oppress kita, untuk kita berkata bohong, untuk kita korup. Kau tak jadi saksi palsu, kau tak valid, tak menipu untuk aku akan bunuh kau. Memang ada. Sekarang tu sangat berkuasa dan kadang-kadang kita takut. Dan dengan merasai kelaparan, setengah pun dicubai dengan kelaparan, dan setengah tu beberapa kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Kadang tu kita hilang orang yang sayang, kadang tu hilang. Setengah orang tu, kenapa Tuhan matikan aku punya kucing, aku sayang kucing tu. Kenapa? Why me? Kenapa benda tu jadi kat aku? Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. The point is, yang dekat sini saya nak cakap, saya nak tunjukkan. Macam saya bincang dengan bini saya, tadi dia ada dengan kawan baik dia yang buat sesi counselling. So, dia baru kehilangan suami ada seorang tu, from the patient, ada from carer punya perspektif. Kalau kita nak menangis, kalau kita nak blame semua orang, kenapa Tuhan ambil suami aku susah, aku ada anak 7 orang. Kita tengok banyak ibu tunggal, dia boleh memang besarkan anak sampai 10 orang, dia seorang, takkan kerja. Impossible. It's logical, mathematically impossible. Tak boleh, tapi dia boleh. Dia tak complain, macam dia pasrah. Macam tadi, apa yang Tuhan nak minta tadi, nak minta kita sabar. Kalau kita blame semua orang, why me, kita mungkin boleh ambil dadah, kita boleh minum arak, tapi itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dia create masalah. Dan kena ajari masalah kepada anak-anak kita yang masa orang dia kata dia tak punya masa untuk grief pun, sebab dia kena melompat, anak dia nak makan, dia kena buat. Jadi dia sabar, dia minta tolong, those yang kita boleh tolong, kita kena tolong orang macam ni. Sebab ujian dia untuk dia bersabar. Untuk kita mana kita boleh tolong, kita sepatutnya kena tolong orang macam ni. Itulah jadi hikmah. Ujian untuk orang yang nampak, yang boleh tolong, dan ujian untuk orang yang kena. Sabar. Dan okey, ini bukan kata untuk membenarkan tu, tapi hikmahnya kalau kita boleh sabar dengan ujian. Maksud saya, apa choice yang ada? Apa choice yang etis tu ada? Kalau kita boleh sabar, paling ialah Allah kata kalau boleh kita sabar dan solat dan kita minta kepada Tuhan. Sabar dan solat, sabar dan minta Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi pun, insya-Allah Tuhan akan, the worst case scenario kat situ kita akan mati. Semua orang akan mati di dunia. Paling lambat kita mati mungkin 60 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, kita akan mati. Tak ada, saya dengar lagi orang hidup lebih daripada 200 tahun. Nak dibandingkan dengan hidup kita yang selama-lamanya di akhirat esok, kalau ada. Kata kalau tak ada pun, kalau kita membebel, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan semua orang lain, will that solve the problem? Adakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. In fact, itu apa yang terjadi kepada mental health problem, itu akan menjadikan pada orang bunuh diri, ambil drugs dan depressed. Okay, maksud saya tidak mengatakan kita cuba cari hikmah daripada situ. But again, benda itu is a test untuk orang yang kena, yang suffer, dan juga test untuk kita yang boleh tolong. It's a test for both of us. We don't like it, tapi can we solve that problem? No, we cannot. So by mocking God, tapi untuk bertanya secara beradab, saya rasa benda itu okay. Benda itu okay. Tapi kalau kita bertanya secara, pada saya, benda satu, kita cari ilmu dan hikmah certain things. So, kalau kita tak tahu. The thing is, by believing in God, He gives us hope for us to move. By kita ada that faith, benda itu penting untuk tiap-tiap orang bernyawa. Kita ada harapan, ada something lebih baik. Kita cuba. That what makes us still hidup. Dan kita cuba hidup selagi ada hayat, kita cuba. Kita cuba yang terbaik, dan kita percaya Tuhan tu ada, dan Tuhan tu maha adil, dan dia akan bagi jalan keluar.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Untuk orang yang bertakwa, Allah akan bagikan jalan keluar. Jadi cukup, saya situ dah cukup. Saya cakap dengan kenapa God tak stop evil? Yang buat jahat ni siapa engkau? Kenapa Tuhan nak jadi hamba untuk stop evil tu? Tuhan bagi walaupun Tuhan tak suka. Kau tolonglah stopkan benda tu. Siapa Tuhan? Siapa hamba sekarang? Ini pada saya tu nakal, dan kenapa Tuhan benda yang sama, saya tak rasa, saya tak nak jawab sebab ada soalan selepas ni benda yang sama juga. Kenapa God did the evil itself? Benda ni saya rasa tak benar, dan Islam Tuhan telah menidakkan dalam surah Maidah surah 4 ayat 40. Allah tidak pernah melakukan sedikit pun kezaliman, tapi kita menzalimi diri kita sendiri. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. May you have that peace and hidayah for all of you. I love you 7 billion times. Thank you.